menarik hari ini. Perdana Menteri maklum pandangan Sultan Johor boleh dirunding dengan cara baik. KPDN nafi subsidi diesel dihapuskan mulai Januari depan. Veteran DAP Lim Kit Siang hadir ke balai bagi proses rakaman keterangan. Penganalisis berpendapat rombakan kabinet perkukuh kedudukan Presiden PKR. Sabah dan Sarawak dijangka bakal mendapat tambahan kawasan parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 13 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap pandangan dan cadangan boleh dirunding dengan baik tanpa membelakangkan Perlembagaan Persekutuan, Sistem Demokrasi Berparlimen dan prinsip Raja Berperlembagaan. Ia termasuk pandangan Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar yang menyarankan agar lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Katanya tidak harus ada kebimbangan jika ada kenyataan dan pandangan termasuk daripada Sultan Johor. Beliau berkata demikian bagi mengulas cadangan Sultan Johor dan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkara berkenaan. Terdahulu, Tun Mahathir berkata, titah baginda supaya SPRM dan Petronas dipantau secara langsung tidak boleh dipandang ringan. Datuk Seri Anwar juga berkata, beliau tidak mempunyai masalah dengan pandangan yang dilontarkan Tun Mahathir. Dakwaan kononnya subsidi diesel akan dihapuskan bagi penggunaan kenderaan bermula 1 Januari depan dinafikan sekeras-kerasnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menerusi satu kenyataan, dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya, kementerian itu kini melaksanakan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem fleet card dan sistem My Subsidi Diesel yang melibatkan 6 syarikat yang menerima kuota bagi skid tank. Mengulas lanjut, projek rintis itu sama sekali tidak melibatkan pengguna kenderaan diesel individu. Proses pengujian itu perlu dilaksanakan bagi melihat kecekapan sistem yang dibangunkan agar ia benar-benar menepati spesifikasi dan matlamat penyasaran semula subsidi diesel seperti mana yang dirancang. Justru, KPDN berharap agar tidak ada mana-mana pihak menghebahkan sesuatu yang tidak jelas dan boleh mengelirukan orang ramai. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang pengumuman rasmi berhubung perkara itu akan dibuat kementerian itu dan Kementerian Keuangan setelah selesai sesi libat urus dan jalanan ujian. Lim Kit Siang hadir ke Balai Polis Sea Park Petaling Jaya bagi proses rakaman percakapan berkaitan kenyataannya yang berkemungkinan orang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Veteran DAP itu hadir bersama dua anaknya, Lim Guan Eng dan Lim Hui Ying sekitar jam 9.34 pagi tadi. Turut hadir bersamanya adalah penyokong dan beberapa pemimpin DAP iaitu bekas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, Ahli Parlimen Kepong Lim Lik Eng dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Gasing, Rajiv Rishakaran. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataannya sebelum ini dilaporkan berkata, siasatan dijalankan berhubung kandungan penulisan beliau yang dimuat naik dalam blog limkitsiang.com pada 30 November 2023 yang menyentuh isu perlembagaan berhubung pelantikan Perdana Menteri Malaysia. Penulisan yang disiasat bertajuk Perlembagaan Malaysia menjanjikan impian Malaysia dan bukannya impian etnik tunggal kerana perlembagaan tidak menghalang seorang bukan Melayu daripada menjadi Perdana Menteri.
Sebelum itu, Kit Siang dalam satu kenyataan mengesahkan akan memberi keterangan kepada PDRM berhubung satu kenyataan dikeluarkannya di Manchester, United Kingdom pada 29 November lalu. Kenyataan itu berkaitan impian Malaysia yang dibuat ketika berucap di hadapan pelajar Malaysia di sana. Penganalisis berpandangan rombakan Jemaah Menteri diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dilihat mengukuhkan kedudukannya sebagai Presiden PKR. Pengarah Eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar berkata, penyokong Datuk Seri Anwar dalam PKR seperti Fahmi Fazil dan Fadlina Siddiq kekal di portfolio masing-masing di Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pendidikan. Katanya, sedangkan Kementerian Komunikasi yang menerima tamparan hebat tetapi Fahmi dikekalkan, begitu juga Fadlina tetap kekal dan diberi peluang oleh Perdana Menteri. Hisamuddin juga berpandangan kedudukan Wakil Menteri dan Timbalan Menteri daripada kaum India tidak menunjukkan perubahan ketara walaupun V. Sivakumar digugurkan sebagai Menteri Sumber Manusia. Tetapi di peringkat Timbalan Menteri terdapat pertambahan R. Ramanan dan M. Kulasegaran. Sementara itu, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM, berpendapat rombakan Jemaah Menteri dibuat Datuk Seri Anwar berdasarkan keputusan sepakat pimpinan Parti Komponen Kerajaan Perpaduan. Katanya, Datuk Seri Anwar tidak boleh sewenang-wenangnya membuat pelantikan tanpa berunding dengan kepimpinan parti berikutan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pentadbiran. Rombakan Jemaah Menteri antaranya menyaksikan CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Amir Hamzah Azizan dilantik sebagai Menteri Keuangan kedua dan Dr. Zulkifli Ahmad kembali menerajui Kementerian Kesihatan. Muhammad Hassan daripada Pertahanan kepada Luar Negeri juga Khalid Nordin mengambil alih portfolio itu manakala Zamri Abdul Kadir mengisi jawatan Menteri Pendidikan Tinggi. Sabah dan Sarawak dijangka mendapat tambahan kawasan parlimen lepas tamat proses persempadanan semula dengan Sarawak menerima sekurang-kurangnya 12 kerusi lagi. Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS yang enggan dinamakan berkata, jumlah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak akan meningkat tidak lama lagi. Bertahun lamanya ahli politik Malaysia Timur menggesa Sabah dan Sarawak mendapat 1/3 kerusi parlimen sejajar status sama taraf dua negeri itu di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Bulan lalu, Ram Karpal Singh ketika menjadi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, proses persempadanan kawasan pilihan raya telah bermula di Sarawak. Katanya, kajian akan dibuat di Sabah pada 2025 dan Negeri Semenanjung pada 2026. Semenanjung ketika ini mempunyai 166 atau 75% daripada 222 kerusi parlimen, manakala baki 25% atau 56 kerusi melibatkan Sarawak 31 kerusi dan Sabah 25 kerusi. Seorang lagi ahli Parlimen GPS enggan mendedahkan perincian kawasan terlibat persempadanan. Sumber daripada agensi kerajaan berkata, pengumuman berkait perkara itu berkemungkinan dibuat tahun hadapan. Pada Oktober, dilaporkan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu akan menubuhkan jawatan kuasa memaju cadangan penambahan kawasan parlimen di Sarawak. Premier Sarawak, Abang Johari Openg berkata, cadangan tersebut sejajar dengan MA63 dan akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sekian saja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.